Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Paparan utama tengah hari ini, Sarawak akan memberi fokus kepada circular economy atau ekonomi kitaran yang berteraskan kepada alam sekitar dan kitar semula. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, menerusi circular economy, kerajaan negeri akan memberi penumpuan terhadap pengeluaran produk sumber makanan. Menurutnya, isu yang menjadi tumpuan sekarang adalah peningkatan harga bahan basah seperti ayam dan telur, dan negeri ini telah mengimport sumber makanan yang mencecah kos perbelanjaan sehingga berbilion ringgit. Ini boleh dilakukan. Saya minta Sakra to start it off, and I give seed capital to produce animal feed. Termasuklah haiwan. Sapi kah, apakah yang nak kita ternak. Jadinya datang dari kita pun, maka harga dapat kita kawal. Circular economy. Ini benda baru yang boleh kita laksanakan, termasuklah ikan. Ikan di batang air, makan ikan yang kita ternak di batang air, 60% is the cost of the feed and all imported. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Anugerah Usahawan Bumi Putra Sarawak AUBS 2022 di Kuching pada Jumaat. Dalam pada itu, Premier Sarawak turut memberitahu bahawa usaha ini akan memberi kesan positif dalam pembangunan ekonomi negeri. Jelasnya, dengan teknologi baru, beliau percaya Sarawak dapat mengeluarkan produk sumber makanan haiwan sendiri dengan menggunakan sisa kelapa sawit. Yang perkara yang baru-baru tu dalam ekonomi yang baru yang boleh memberi pendapatan dengan kita di Sarawak dan juga memajukan usahawan. The conventional economy construction normal. That was normal. Tapi yang baru tu yang akan memberikan banyak kesan positif dalam pembangunan ekonomi kita, dan kita berkendakkan idea-idea yang baru. Dalam majlis tersebut, Premier Sarawak turut menyerahkan anugerah kepada 11 pemenang AUBS tahun 2022. Turut hadir dalam majlis tersebut ialah isteri kepada Premier Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Datuk Dr. Malcolm Musim Lamoh, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan II Dr. Ripin Lamat, Penasihat Kementerian Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Mintred Datuk Muhammad Narodin Majais, Presiden Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak Datuk Abang Helmi Tan Sri Ikhwan dan div-div kenamaan yang lain. Terdahulu dalam majlis tersebut, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, Jawatan Kuasa Penyelarasan Pembangunan Keusahawanan Negeri Sarawak SEDCC bukan sahaja menyelaras program keusahawanan, malah berperanan memastikan setiap inisiatif yang dilaksanakan sampai kepada golongan sasar. Menurutnya, SEDCC juga membantu memberi impak yang berkesan kepada pembangunan usahawan di Sarawak. Beliau berkata demikian dalam teks ucapan dibaca oleh Datuk Dr. Malcolm Musim Lamoh. Jadi melalui jawatan kuasa ini, segala program, aktiviti dan bantuan keusahawanan yang ditawarkan oleh pihak agensi diselaras dan dioptimumkan agar tiada pertindihan projek atau program. Jadi SEDCC juga berperanan bagi memastikan agar setiap inisiatif yang dilakukan sampai kepada golongan sasar dan seterusnya memberi impak yang berkesan kepada pembangunan usahawan di Sarawak. Sebanyak 5/3 agensi persekutuan dan negeri telah terlibat dalam pembangunan usahawan menerusi SEDCC.
Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah turut memberitahu pada tahun 2022 Menteri telah berjaya menganjurkan pelbagai program untuk membantu meningkatkan kapasiti dan kebolehan perusahaan kecil dan sederhana PKS untuk memastikan mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing di pasaran. Antara program yang dilaksanakan adalah seperti program keusahawan asas, digital dan teknikal. 2. Program Jum Register. Dan yang ketiga, promosi produk di peringkat domestik dan antarabangsa, baik pun showcase usahawan di berbagai daerah dan promosi di media massa. Berita seterusnya, rakyat di negeri ini dinasihatkan untuk memastikan tahap keselamatan kebakaran terutamanya semasa musim perayaan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian berkata, berdasarkan statistik, sebanyak 90% kebakaran berpunca daripada kecuaian manusia. All this time of celebration, there always some of us are careless, some of us are over enthusiastic. You know, all the celebration lighting, plug, extension, and then kena bakar. And it is true that we must, like pengarah later on he will elaborate that 90% kebakaran from human. And anything from human, it can be preventable. You know, looking forward to celebrating the Chinese New Year. I mean, you know, in Sarawak, we love celebrations. You know, I mean, we love our firecrackers also. And as I said, you know, we love celebration. We're looking forward to celebrate, but we want everybody to be safe. You know. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran kempen keselamatan kebakaran sempena Tahun Baharu Cina 2023 di Kuching pada Jumaat. Justru katanya masyarakat perlu memastikan tahap keselamatan kebakaran berada di tahap tertinggi kerana orang ramai di sekeliling juga terkesan jika berlaku kejadian kebakaran. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak turut mengingatkan masyarakat untuk mencegah sindrom lupa dan leka yang menjadi antara penyebab kejadian kebakaran. Kempen keselamatan kebakaran anjuran Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sarawak ini bertujuan memberi pendedahan tentang kebakaran pada musim perayaan. Kempen keselamatan kebakaran ini merupakan yang pertama diadakan di Sarawak dan akan dilancarkan di seluruh negeri. Ke perkembangan berikut. Sarawak telah menubuhkan satu jawatankuasa khas Kabinet mengenai laporan penyata kewangan dan anggaran belanjawan tahunan Badan Berkanun Negeri dan pihak berkuasa tempatan PBT. Jawatankuasa khas Kabinet itu akan menyemak dan meneliti laporan penyata kewangan dan anggaran belanjawan tahunan oleh Badan Berkanun Negeri dan PBT mengikut tempoh dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Ordinan Badan Berkanun 1995 dan Ordinan Pihak Berkuasa Tempatan 1996. Pada Jumaat, mesyuarat pertamanya telah diadakan di sini yang dipengerusikan oleh Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juan Najaya. Untuk rekod, jawatankuasa khas berkenaan ditubuhkan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN pada 8 Disember 2022. Berikut pula, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Cawangan Sarawak dengan kerjasama Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS akan menganjurkan sayembara pidato perpaduan peringkat Sarawak 2023 pada 14 Februari ini sempena sambutan ulang tahun ke-60 Sarawak Merdeka dalam Malaysia. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidal berkata, bertemakan perpaduan sayembara tersebut dirancang untuk melatih keupayaan dan kemampuan masyarakat berbilang kaum menggunakan bahasa kebangsaan dengan baik dan betul di samping mengekalkan semangat sinkronisasi yang utuh di negeri ini. Menurutnya, 3 skop telah ditetapkan iaitu Bahasa Melayu Tonggak Perpaduan, Perpaduan Teras Keamanan Negara serta Perpaduan Asas Keharmonian Negara. Beliau berkata demikian semasa melakukan kunjungan rasmi ke DBP Cawangan Sarawak di Kuching pada Jumaat. Ketibaan beliau disambut oleh pengarah DBP Cawangan Sarawak, Abang Halman Abang Julai serta pegawai-pegawai kanan DBP Cawangan Sarawak.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut ialah pemangku pengarah UKAS Samuel Simon, Ketua Seksyen Latihan Pengurusan Kualiti dan Penyelidikan UKAS Dr. Charlie Dudang serta Ketua Seksyen Pemantauan dan Pembangunan Komuniti UKAS Anwar Hanafi Ardi Mansyah. Dato' Abdullah kemudian diberi taklimat mengenai aktiviti-aktiviti di BP Cawangan Sarawak sebelum menyampaikan sumbangan sebanyak RM6,000 untuk menyokong program sayembara Pidato Perpaduan Peringkat Negeri Sarawak 2023. Perjumpaan itu juga membincangkan kerjasama dua hala antara DBP Cawangan Sarawak dengan UKAS. Dato' Abdullah memberitahu sayembara itu terbahagi kepada 3 kategori penilaian yang mana setiap kategori akan menyaksikan 5 pemenang membawa pulang hadiah berupa wang tunai, sijil penyertaan dan buku terbitan DBP. Jelasnya lanjut, hadiah akan diserah kepada pemenang pada 15 Februari depan sempena sambutan Hari Perjuangan. Untuk makluman, syarat-syarat penyertaan adalah terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang bermastautin di Sarawak dan tempat pertandingan akan diadakan di Balai Budaya DBP Cawangan Sarawak. Beralih dengan laporan di Sibu. Kerajaan Sarawak sentiasa berhasrat untuk melihat setiap rakyat di negeri ini mampu memiliki kediaman sendiri. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Michael Tiang Mingti berkata kementeriannya sentiasa memastikan rumah mampu milik disediakan khususnya kepada golongan muda dan mereka yang baru berkahwin. Katanya penyediaan rumah mampu milik bukan sahaja memberi manfaat kepada golongan yang memerlukan, malah turut membantu dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. It is a dream of Sarawak government to see that every Sarawakian is able to afford a house which they could call it home. It is my dream as well, and in fact it is one of the items I included in my manifesto during the state election in 2021. That is to have affordable housing in my area, Palawan. We want to ensure that there is affordable housing, especially for the young people and the newly married. Not just because we want them to afford to have a space of their own and the family they built, but also we believe that the affordable housing could also help the growth of economy in our local community. Beliau berucap demikian semasa mewakili Timbalan Premier Sarawak yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Seri Dr. Sim Kuhian pada Majlis Perasmian Jerayawara Rumah dan Hartanah Sibu 2023 pada Jumaat. Katanya pertumbuhan ekonomi adalah antara agenda terpenting Kerajaan Sarawak untuk mencapai negeri maju menjelang 2030 dan merupakan antara 3 tunjang utama di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 iaitu kemakmuran ekonomi. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pelawan itu menambah Kerajaan Sarawak telah melaksanakan pelbagai pelan untuk membantu golongan B40 dan M40 di negeri ini memiliki rumah sendiri kerana menyedari harga hartanah kini semakin meningkat. That is why Sarawak government had come up with plans to assist the B40 and M40 groups in the state to own houses. This is important because the property prices now is definitely on the rise. The Sarawak government came out with housing deposit assistance scheme, just now Mr. Cecil mentioned, up to 10,000 ringgit to help young couples in the B40 and 40 groups to purchase their first homes. We also have people housing program where we will rent out houses at an affordable rate and priority will be given to the homeless and squatters. I hope there will be more initiatives and plans from the Sarawak government to help every Sarawakian to own a house and that they could call home. Jerayawara Persatuan Pemaju Perumahan dan Hartanah Sarawak (SHEDA) Cawangan Sibu diadakan dari 13 hingga 15 Januari di Star Mega Mall bermula jam 10 pagi hingga 8 malam. Manakala di Serian, kira-kira 128 orang awam telah hadir mendapatkan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 di Serian pada Jumaat. Karnival vaksinasi dos penggalak COVID-19 dan saringan kesihatan berkenaan merupakan anjuran daripada pejabat kesihatan bahagian Serian. Untuk makluman, orang ramai dialukan dan digalakkan untuk menjalankan saringan kesihatan serta mendapatkan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19 bagi meningkatkan imuniti badan sekaligus memastikan
pelindungan optimum terhadap jangkitan COVID-19. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.